Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Permulaan bulan yang baru 1 Julai 2021. Harapnya dengan bulan baru ini memberi kita azam dan semangat yang baru untuk terus kekal positif. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera. Pada waktu tengah hari ini anda sedang menonton Wanita Hari Ini bersama saya Hawa Rizwana Rizwan dan juga Uyaina Arsyad. Wah, cukup bertenaga, cukup bersemangat dan ceria. Alhamdulillah. Hawa Rizwana kita pada hari ini dan diharapkan anda yang sedang menonton sekarang pun ceria-ceria selalu. Baik, hari ini ada pelbagai perkongsian menarik yang kami nak ceritakan bersama dengan anda. Okey, tetapi sebelum itu seperti biasalah sebagai permulaan di setiap siaran kami akan memberikan update terkini tentang status COVID-19 yang berlaku di negara kita sehingga semalam datanya. Kalau kita lihat perkongsian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kes baru pada hari semalam Uyaina dan juga penonton adalah sebanyak 6,276 kes dan kes kematian baru juga tinggi sebanyak 62. Takziah kita ucapkan kepada keluarga yang kehilangan insan tercinta akibat COVID-19 ini. Betul, dan walaupun kita sudah pun memasuki tempoh MCO yang agak lama kalau nak diikutkan, namun kes belum sudah lagi sebulan sebenarnya. Betul, sebulan lebih sebenarnya Hawa. Namun belum lagi menunjukkan kesan-kesan penurunan, tetapi diharapkan agar rakyat Malaysia tidak berasa kecewa ataupun berpatah semangat kerana usaha ini adalah usaha kita bersama-sama untuk membendung gejala COVID-19 ini daripada terus berleluasa. Ya, pastinya. Seringkali kita mengingatkan anda semua untuk peringatan kepada diri kami sendiri juga dan untuk kita ingatkan kepada insan sekeliling kita sebab COVID-19 ini tidak mengenal usia. Betul tu, Hawa. Kalau kita lihat di Malaysia sahaja, COVID-19 ini telah menjangkiti sebanyak 28,912 kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun dan juga kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun juga tinggi kesnya. Dan pastinya kepada ibu bapa, walau di mana pun anda berada, kepada mereka yang mempunyai anak remaja, ingatkan mereka supaya tidak keluar pada saat-saat yang cukup genting ketika ini. Betul, dan orang kata lebih baik berada di rumah sekiranya tidak ada urusan penting yang ingin dilakukan di luar. Dan Hawa, saya juga tertarik untuk berkongsi tentang satu masalah yang saya kira semakin meruntun, yang mana berkenaan dengan isolasi sosial. Kalau kita lihat, isolasi sosial ini boleh terjadi akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang berlaku sekarang ini. Kalau anda merupakan pesakit COVID-19, sekiranya anda juga adalah kontak rapat pesakit COVID-19, dan kesan emosi akibat isolasi sosial ini adalah berkemungkinan kita akan mengalami rasa takut, rasa risau, kecewa, sedih, murung, stres, marah, keliru, trauma dan sebagainya. Jadi antara cara yang boleh kita atasi adalah sentiasa berhubung dengan keluarga ataupun orang tersayang. Jadi kita pun sendiri kena mainkan peranan, Hawa. Kalau kita rasa kenalan kita tinggal berseorangan terutamanya, kita harus sentiasa tanya kepada mereka kerana masalah isolasi sosial ini bukan sahaja melibatkan seorang dua rakyat Malaysia, tetapi pastinya ramai yang terkesan. Ya, kalau kita lihat pun laporan pada hari semalam yang dikongsikan oleh Pengarah Kesihatan, 3 bulan pertama tahun ini, kes bunuh diri adalah sebanyak 366. Pastinya ramai yang tertekanlah dengan keadaan semasa, dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, diberhentikan kerja dan sebagainya. Oleh itu, setiap daripada kita peka dengan insan-insan sekeliling kita, lihat ahli keluarga kita jika ada berasa sedih ataupun lihat ada perbezaan dalam personalitinya, tanya. Dan kepada anda, jika
berasa tertekan, dapatkan bantuan, hubungi kawan-kawan, kan luahkan perasaan kepada insan-insan yang anda percaya. Betul, dan sekarang ni sedang tular di media sosial juga tentang kibarkan bendera putih. Bendera putih bukan bererti kita menyerah kalah, tetapi lebih kepada untuk meminta bantuan kerana kita bukan hanya perlu fikirkan tentang diri kita sendiri, tetapi tentang orang-orang di sekeliling kita. Kalau suami ada isteri dan anak-anak yang perlu ditanggung. Dan saya tertarik juga untuk berkongsi salah seorang rakan selebriti kita iaitu Naim Daniel menunjukkan di Instagramnya tentang bagaimana kita boleh mengibarkan bendera putih ini yang tidak semestinya menjadi satu bentuk bendera tetapi boleh digunakan kemeja, baju t-shirt dan sebagainya untuk dijadikan sebagai bendera putih. Dan saya kira ini adalah satu usaha yang sangat baik. Pastinya. Sama-samalah kita sebut rakyat Malaysia, kita bantu antara satu sama lain pada saat-saat ini. Baiklah, pada hari ini kan Uyaina, hari yang baru pada bulan Julai ini, kita akan membawakan satu topik khas untuk anda semua penonton wanita hari ini. Tetapi sebelum kita kongsikan apa yang bakal dibincangkan pada hari ini, ayuh kita saksikan kompilasi TikTok yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Syifa. To my seat, you let me know about the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, cause I'm begging you. Put your love in the hand, begging you. So put your love in the hand now, baby. I'm begging you. So put your love in the hand now, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, 'cause I had everything. Angin ni sebenarnya datang daripada perut kita ataupun usus kita, dipanggil bloating ataupun kembung. Okey. Biasa jadi tu kalau suka makan makanan yang biasa mengakibatkan kembung, suka makan banyak pada waktu yang singkat, okey. Lepas tu bila minum air, okey, suka glup 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 glup, okey. So bila actually kita minum air tu, kita sebenarnya menelan angin juga, okey, air, okey, kita telan air. So nak kurangkan kembung tu macam mana? Minum air tu slow-slow. Jangan minum air bergas atau berkarbonat ataupun yang tinggi dalam gula, okey. Lepas tu makan dengan portion yang kecil tapi kerap, okey. Kurangkan makanan yang menyebabkan anda kembung. Itu dia, kalau kita lihat kan sekarang ini ramai yang menggunakan platform seperti TikTok, Instagram untuk kongsi yang terbaik untuk followers mereka, pengikut mereka. Hawa pun ada TikTok kan? Ada, tapi saya jarang gunakan. Lebih kepada Instagram. Lepas ni Hawa kena buat baca berita challenge versi Hawa Rizwan pula. Kita buat sama-sama dengan Uyaina. Ya, betul. Okey, baik. Hari ini seperti yang telah kami war-warkan tadi, ada satu topik perbincangan menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Ia berkenaan dengan ibadah dalam pandemik. Mungkin menjadi kegusaran dalam ramai dalam kalangan kita yang mana apabila rumah-rumah ibadat, khususnya seperti masjid, tidak lagi dibuka kepada orang awam untuk menunaikan solat berjemaah dan sebagainya. Ini mungkin menimbulkan rasa tanda tanya dalam kalangan kita, kenapa tempat-tempat lain boleh dibuka sedangkan rumah ibadat pula ditutup. Jadi ini antara topik perbincangan dan persoalan yang akan cuba kita jawab bersama dengan tetamu istimewa kita dalam talian. Pastinya ada pelbagai persoalan dan juga kekeliruan. Jangan risau, anda boleh tanyakan ataupun hulurkan pendapat anda di Facebook kami WHI TV3 dan jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram WHI TV3. Pastinya sebenarnya kalau kita lihat ada hikmah di sebalik COVID-19 ini. Masa yang kita ada boleh diluangkan dengan beribadat dengan lebih baik. Betul. Kalau sebelum ni kan Hawa pernah tular juga. Golongan bapa yang belum pernah sempat menjadi imam solat tarawih untuk anak-anak dan juga isteri di rumah disebabkan oleh pandemik ini terpaksa belajar bagaimana untuk menjadi imam khusus buat solat tarawih. Dan saya kira ini secara tidak langsung juga membuka lembaran baharu dari sudut norma kita untuk beribadat khususnya dalam tempoh pandemik. Tapi sebelum tu kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Boleh ke? Wanita hari ini. Penularan wabak COVID-19 bukan hanya memberi implikasi kesihatan, ekonomi serta sosial, bahkan telah memberi impak terhadap kelancaran ibadat penganut pelbagai agama. Selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang masih dilanjutkan,
pihak berkuasa agama beberapa negeri telah mengeluarkan prosedur operasi standard SOP solat fardu dan Jumaat di masjid dan surau masing-masing. SOP yang dikeluarkan hanya membenarkan bilangan jemaah solat yang sangat terhad dengan penjarakan fizikal 1 meter, sementara solat jenazah dan urusan pengebumian juga dihadkan bilangannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 dan bagi mengelak masjid dan surau menjadi lokasi berisiko pencetus kluster. Selain itu, bagi petugas-petugas barisan hadapan, terutama yang memakai pelindungan diri PPE, mereka dibenarkan untuk menunaikan solat tanpa berwuduk dan tayamum. Penggunaan media sosial sebagai medium untuk mempelajari ilmu agama seperti kelas agama secara maya dan belajar Al-Quran kini menjadi norma baru dalam menuntut ilmu. Sungguh pun ada kekangan dalam menjalankan ibadah dan tidak lagi dapat mengimarahkan masjid dan surau seperti sebelum ini, namun ia bukanlah penghalang cara. Justru itu, sejauh manakah kefahaman tentang cara untuk melaksanakan ibadah semasa pandemik? Baik, itu dia sedikit sebanyak info terkini tentang topik kita pada hari ini berkenaan dengan beribadah dalam pandemik. Dan pastinya Hawa, bila kita bercakap tentang beribadah dalam pandemik ni, ada pelbagai jenis ibadah dan juga kelas-kelas yang boleh kita pelajari secara online. Kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, kalau nak berkongsi dengan kami, apakah antara aktiviti-aktiviti yang anda lakukan untuk beribadah dalam tempoh pandemik ini, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Ya, pastinya. Dan bagi membincangkan perspektif beliau dan juga pendapat beliau mengenai topik kita pada hari ini, ibadah dalam pandemik, kita bersama dengan Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif Muhammad Kasim, Ketua Jaringan Industri dan Komuniti Fakulti Pengajian Islam dari UKM. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Datuk? Sihat? Baik, Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami dan seluruh penonton Wanita hari ini untuk membincangkan tentang topik kita beribadah dalam pandemik hari ini. Ya. Pasti dia, Datuk, sekarang ini kalau kita lihat pelbagai persoalan dan juga pendapat masing-masing lah mengenai SOP yang dikenakan di rumah ibadat seperti masjid dan juga surau. Pendapat Datuk sendiri, kan penjelasan kepada semua penonton WHI mengapa ada SOP dikenakan di rumah-rumah ibadat ini. Silakan, Datuk. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan di MHI dan semua para penonton yang dikasihi sekalian. Satu fenomena baru yang mana kita hari ini terpaksa buat satu ketetapan, ya, sama ada secara live hari ini kita di TV pun, saya dekat rumah dan pengacara dekat TV3. Kemudian hari ini pun kalau kita lihat ibadat kita pun banyak juga telah berubah daripada yang asal, ya, yang mana kebiasaan kita memang solat Jumaat tiap-tiap minggu, tetapi disebabkan pandemik sudah ramai yang tidak dapat untuk menunaikan ibadah Jumaat itu dengan sempurna seperti mana yang dilakukan oleh sebelum-sebelum ini. Begitu juga dengan solat berjemaah, ya, juga menjadi kekangan. SOP ini penting kerana kita berusaha untuk memastikan tidak berlakunya kluster daripada rumah ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua, ia merupakan ijtihad yang dibuat oleh para mufti, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh negara, yang mana mereka ini mengajak kita untuk sama-sama membantu untuk mengelakkan daripada tersebarnya COVID-19 dalam rumah-rumah ibadat. Jadi oleh sebab itu kita katakan SOP itu sangat penting. Di samping SOP dekat luar, dekat supermarket juga diketatkan, di rumah-rumah ibadat juga tetap diketatkan. Ya, itu adalah salah satu daripada cara untuk menjaga maslahat agama. Betul, dan sama-sama juga kita berharap agar pandemik ini segera berlalu pergi dan rumah-rumah ibadat juga boleh kembali dibuka semula kepada masyarakat umum. Baik, Datuk, kalau boleh dikongsikan juga, kalau kita bercakap tentang ibadat ini, pastinya pahala yang kita inginkan. Tetapi dalam tempoh pandemik sekarang ini, khususnya untuk menghadiri kelas-kelas agama secara fizikal itu sudah tidak dapat dilakukan lagi. Tetapi sebaliknya, kita boleh mencari gali ilmu dalam talian. Sekarang ni ada banyak kelas-kelas online yang dijalankan
Tetapi pentingnya juga untuk kita mencari guru yang tepat dan guru yang betul. Datuk, kalau boleh dikongsikan. Okey, perkara yang sama sebenarnya. Seperti mana kita belajar dekat masjid, kita pergi ke surau, kita belajar secara fizikal, kita akan tahu bahawa ustaz ataupun tenaga pengajar itu mempunyai tauliah daripada jabatan agama Islam negeri-negeri. Begitu juga macam nak masuk televisyen, nak masuk TV. You all tetap minta, orang kata apa, you all. You all. Tetap minta tauliah daripada negeri yang kita dapat. Betul. Jadi begitu juga bila kita nak belajar dalam laman sosial, kita tidak boleh ambil sembarangan. Kita kalau boleh pastikan orang yang kita nak ambil itu pertama orang yang ada tauliah. Betul. Daripada negeri-negeri. Pada masa yang sama mereka juga golongan yang mempunyai latar belakang yang betul dalam bidang. Kalau dia syariah, biarlah dia syariah. Yang cakap tu biar bidang syariah. Ya, kalau nak bercakap tentang hukum hakam, tentang COVID, biarlah orang itu latar belakangnya syariah. Maksudnya dia memang tahu kaedah-kaedah penentuan hukum. Tambah-tambah di musim COVID. Sebab musim ini yang ada di Malaysia ni semuanya bidang syariah dan mereka tahu bagaimana nak tentukan hukum. Tambah-tambah di musim COVID. Jadi kalau kita nak dengar pandangan hukum, kita dengar daripada ustaz yang mengajar Quran, tak boleh lah. Sebab tak kena. Kalau kita sakit jantung, kita pergi jumpa doktor gigi, memang tak boleh. Kita ada masalah kanser, kita pergi jumpa dengan doktor, orang kata apa, doktor kulit, memanglah jauh pergi dia pun pening. Kenapa jumpa ahli kanser kulit? Jadi oleh sebab itu, begitu juga dalam isu-isu COVID-19, kita nak belajar hukum, belajar dengan pada orang yang betul-betul dalam bidang tentang vaksin, belajar daripada ustaz-ustaz, guru-guru yang memang dalam bidang tersebut. Tapi kalau dalam bab Quran, kita kena belajar daripada orang yang pakar dalam Quran. Kita kena tahu orang itu dia ada sanad dia, pembacaan Quran dia bagus dan diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Itu yang sepatutnya kita perhatikan. Jangan main ambil, sebab takut-takut nanti kita tersilap berpegang dengan pandangan yang salah. Wallahu a'lam. Pastinya kalau ada kekeliruan, dapatkanlah ilmu pengetahuan yang lebih daripada mereka yang mengetahuinya dengan lebih jelas. Betul, Datuk? Datuk, kalau kita lihat sekarang ni solat Jumaat bukan macam dahulu lagi. Dulu kalau hari Jumaat kan waktu tengah hari akan ke masjid solat Jumaat. Tetapi waktu sekarang ini sebenarnya apa antara ibadah yang boleh dilakukan pada hari Jumaat, pada waktu tengah hari itu? Biasanya solat Jumaat kan, tapi waktu pandemik ini apa yang boleh kita lakukan? Okey, dalam musim pandemik, kalau kita tak boleh nak solat Jumaat, antara benda yang boleh kita ketengahkan, yang boleh kita lakukan, iaitu kita mendengar, bagi orang lelaki, orang lelaki, mereka mendengar khutbah-khutbah yang mungkin di-live-kan dekat masjid. Sebab sekarang ini di masjid-masjid ada yang live kan. Walaupun terhad oleh AJK, tapi dia orang live kan, jadi orang kampung, orang taman boleh dengar. Mereka tak boleh solat Jumaat. Mereka akan solat solat Zuhur. Kalau di Selangor setengah jam lepas azan tu kita semayanglah. Tapi sementara nak tunggu semayang Zuhur tu kita dengar khutbah secara live, sama ada dalam negeri-negeri itu ataupun di negeri-negeri lain. Sebenarnya kita buat amalan-amalan yang boleh mendatangkan kebaikan. Dengar ilmu ni satu amalan yang baik, sunnah Nabi. Walaupun tak dapat pergi Jumaat, tetapi insya-Allah kita dapat juga pahala untuk menunaikan amalan-amalan mulia ketika waktu Jumaat yang telah tidak dibenarkan kepada kita untuk menunaikan ibadah. Okey. Baik, Datuk, kalau boleh dikongsikan juga, mungkin ada dalam kalangan masyarakat kita sekarang ni yang beranggapan dan juga merasakan bahawa sekiranya tidak boleh pergi ke rumah-rumah ibadat, ke masjid khususnya, pengalaman itu pastinya tidak sama dengan keadaan sebelum ini. Tetapi keadaan kita sekarang ni dalam tempoh pandemik yang mendesak kita untuk tidak membuka masjid dan orang ramai juga tidak digalakkan untuk pergi ke masjid. Dan tetapi Ustaz, kalau boleh dikongsikan dari sudut pandangan kita untuk mendapatkan pahala ini, sebenarnya tidak kiralah walaupun di mana sahaja kita berada, yang penting keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadat tersebut. Kalau Datuk boleh kongsikan. Okey, sebenarnya perkara ini merupakan perkara yang perlu kita kembali kepada fatwa-fatwa negeri. Ya, kita tak boleh pergi ke masjid, kita tak boleh solat berjemaah, sudah pastinya ada kebaikan dekat situ. Sebab kita faham
ada benda yang telah dimaklumkan kepada rakyat dan ada yang tak dimaklumkan oleh jabatan-jabatan agama Islam. Bukan tak nak bagi tahu, tetapi tak nak membuka keaiban yang boleh menjatuhkan syiar Islam. Mungkin ada yang marah kenapalah masjid ni masih tutup. Saya yakin pengarah-pengarah jabatan agama Islam negeri-negeri lebih faham. Mungkin mereka lebih tahu ada kes-kes daripada kluster masjid atau surau. Cuma tak boleh dimaklumkan. Kerana benda itu adalah rahsia. Kita nak jaga aib orang. Katakan contoh saya kena COVID, nauzubillah. Saya dekat UKM. UKM takkan bagi tahu ada kluster Dr. Izhar, takkan punya. Sebab dia akan jaga maruah saya, dia akan jaga maruah keluarga. Jadi itu sebabnya kita kena faham. Sekarang ni orang kadang-kadang dia akan cepat menghukum. Tambah kalau saya yang menyebarkan, saya pun tak tahu saya penyebar. Tapi nak jadikan cerita, tiba-tiba na'udzubillah. Kan? Jadi orang kata, kenapa kau tak tahu? Kenapa kau tak datang? Jadi orang akan marah kat kita. Jadi oleh sebab itu dalam bab-bab ibadat ni juga, kita nak tutup terus pintu-pintu itu. Agar menjadi tamparan semula kepada pihak agensi agama dan juga menyebabkan nama baik Islam itu tercemar. Betul. Jadi kita kena sama bermuhasabah lah. Betul. Dan Datuk, saya kira kan Hawa, kalau kita bercakap tentang rumah ibadat ini pun, dalam masyarakat majmuk di Malaysia ini bukan hanya tertumpu kepada orang Islam sahaja sekiranya masjid dibuka, tetapi rumah-rumah ibadat yang lain juga akan dituntut untuk dibuka. Dan bagaimana sebenarnya kita nak membendung penularan COVID-19 kalau kesemuanya dibuka? Itu yang lebih kita perlu faham. Pastinya. Dan dari sudut pandangan agama Islam pula, pasti ada hikmah dalam semua perkara yang berlaku, dalam semua dugaan dan juga cabarannya. Dan pastinya ada hikmah juga norma baharu ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dapat kita lihat ramai juga yang belajar mengaji online, Datuk. Ada juga yang melakukan bacaan Yasin beramai-ramai secara dalam talian. Apa pendapat Datuk tentang hikmah-hikmah ataupun manfaat yang dapat kita lakukan sempena PKP ini dan dari segi ibadahnya, Datuk? Ya, saya sangat sukalah bila tengok masyarakat kita begitu kreatif. Ya, buat solat hajat pula lah. Baca Yasin secara online. Ya, kemudian dia orang belajar secara online, belajar Quran secara online, belajar fiqh secara online, usrah secara online. Itu satu daripada usaha kita lah. Tapi jangan jadikan ia satu adat tau. Ini sementara je. Jangan pula lepas ni MHI dah tak panggil saya. Ataupun WLHI tak panggil saya pergi ke WHI. Kita online. Aduh, tak best lah. Jadi kita kena belajar ni dia kena berdepan. You tengok I tengok you. Gitu. Lepas tu ada two-way communication. Lagi senang. Tapi dalam tempoh pandemik ni lah, kita buat satu-satu amalan tu ataupun belajar tu dengan secara maya. Lepas ni dah buka balik masjid dan surau, saya harap sangat semua orang tolonglah turun. Jangan saja nantikan saya nak masjid dibuka, saya nak kuliah di masjid dibuka. Tengok-tengok kuliah subuh ada 5 orang. Janganlah cakap tak serupa bikin, ya Datuk. Ini dinamakan oleh orang Pening sebagai sembang kari. Jadi kita tak nak semua tu. Kita nak lepas ni penuh. Sebab saya orang penyelidikan. Jadi saya pas PKP 1, PKP 2, saya memang pergi masjid macam biasa. Saya pergi ceramah dekat surau-surau masjid macam biasa. Tetapi bila tanya AJK masjid, pengurusi masjid, sangat mendukacitakan. Dia orang kata, Ustaz, semayang subuh boleh 250 orang, yang datang 100 orang je Ustaz. Saya kata, kan taman ni semua orang Islam kita. Betul Ustaz, tapi orang yang sama juga datang. Jadi amat menyedihkan. Boleh kita kena ubahlah sikap itu. Baik. Dan Ustaz, di hujung perbincangan kita ni juga kan Datuk, kalau boleh dikongsikan tentang mengimarahkan majlis agama itu tidak sebenarnya tertumpu kepada kelas yang dilakukan secara fizikal. Sekarang ini zaman pandemik, kita semua perlu faham tentang keadaan yang memberi desakan kepada kita semua untuk tidak keluar, apatah lagi keluar secara beramai-ramai. Tetapi masih lagi boleh kita ada semangat untuk mengimarahkan majlis-majlis ilmu, untuk menuntut agama, untuk beribadah walaupun secara dalam talian, Ustaz.
Okey, memang benar. Kita sekarang ini tak dibenarkan untuk beramai-ramai, berkumpul ramai-ramai. Tetapi syariat Islam tidak pernah melarang kita untuk melakukan kerja-kerja ibadat ini secara maya. Ini kita boleh orang kata apa, dengar tazkirah secara maya, kita boleh belajar secara maya, kita boleh bertanya soalan secara maya. Ya, saya juga dalam Facebook dan Instagram memang aktif, kita kongsi-kongsikan ilmu pendek-pendek. Ya, jadi sekurang-kurangnya benda-benda ini memberikan kebaikan kepada kita semua sebenarnya. Betul. Cuma hanya sementara, bukanlah lama. Dan bukti sekarang ni, mufti-mufti, jabatan-jabatan agama Islam negeri-negeri sedang berusaha ya, menunjukkan bukti-bukti kepada Duli Yang Maha Mulia, tuanku-tuanku, sultan-sultan untuk memaklumkan insya-Allah lepas ni kita akan dapat jaga SOP dengan ketat di masjid-masjid dan kita buka demi sedikit insya-Allah. Dan saya yakin dalam seminggu dua ni insya-Allah akan ada masjid dan surau dibuka untuk orang ramai. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita kena yakin. Baik Datuk. Datuk, ini pun merupakan antara persoalan dalam kalangan penonton kita. Sekarang ini pastinya kita semua nak mengumpul pahala dalam kehidupan seharian kita. Tambah-tambah sekarang ini dengan ada media sosial, walaupun kita bukan merupakan ahli ilmu agama, tetapi bagaimana untuk kita manfaatkan media sosial ini untuk mengumpul pahala dan ibadat, Datuk, pastinya bukan solat dan berdoa sahaja. Pastinya ada cara-cara lain untuk kita beribadat dan mengumpul pahala. Kalau boleh Datuk jelaskan. Okey, saya tahu dua orang pengacara depan saya ni mempunyai follower yang ramai. You all sebenarnya boleh gunakan follower itu untuk dapat pahala. Macam mana cara dia? Sekarang ni musim pandemik, musim COVID, musim orang dalam kesusahan. Apa yang you all boleh buat? Saya tahu, saya juga mempunyai follower juga dalam Instagram dan mereka selalunya akan dapat pendapatan ya. Orang yang ada follower ramai ni boleh dapat pendapatan daripada Instagram, Facebook, YouTube. Jadi semua itu semua itu kita boleh jadikan sedekah tanpa sedar. Nak promo coklat, kita ambil duit daripada dia orang. Inilah masanya kita nak tunjukkan bahawa kita mempunyai kekuatan untuk bantu orang. Untuk bantu orang. So kita promo tanpa minta apa-apa sumbangan daripada mereka. Kita bantu produk mereka dikenali, bantu dia orang ni dapat makan minum untuk anak-anak dia. Kita yang ada laman sosial, ada follower ini akan dapat pahala. Follower kita pula akan share. Kita dapat pahala yang banyak. Yang bawah-bawah ni pun dapat pahala yang banyak. Macam sistem piramid. Ini dipanggil dapat pahala sistem piramid. Jadi yang saya sedih, ada orang dalam musim-musim PKP ni duk sibuk main TikTok tak habis-habis. Kau joget sana, kau joget sini. Aku tengok pun geli. Itu dia dinamakan nak menggunakan laman sosial untuk dosa. Buat apa? Baik kita gunakan. Sekarang ini masa untuk kita gunakan laman sosial untuk membantu orang yang susah, untuk membantu orang yang memerlukan, untuk sebar-sebarkan kebaikan, untuk belajar. Macam saya, untuk orang tanya soalan, inilah masa saya menjawab. Jadi insya-Allah kita akan dapat manfaat lah daripada laman sosial tu. Betul, so, insya-Allah. Daripada pengacara-pengacara yang famous ni, pelakon-pelakon yang hebat ini, gunakanlah laman sosial you all untuk kebaikan bersama. Betul. Apalah, kita tak dapat income pun, percayalah, mungkin kita akan rugi income sikit. Daripada satu produk, kata letak satu produk, kita dapat RM1,000, RM500, kita tak dapat mungkin dalam tempoh 2 bulan ni pendapatan daripada situ. Tetapi percayalah, Allah akan bagi selepas ini. Betul. Mungkin Uyainah dapat lagi 7 drama dia berlakon. Amin, insyaAllah. Mungkin Awa dapat lagi lepas ni apa ni jadi apalah, tak kisahlah. Allah buka, saya pun tak tahu. Mana tahu kan? Ya, betul Datuk.
Betul tu dan apa yang Datuk kongsikan ni sangat-sangat betul. Malah kawan kita juga seorang pengacara dan juga ahli puitis iaitu Fetri Yahya juga sentiasa berkongsi ilmu-ilmu yang bukan sahaja tertumpu kepada ilmu agama tetapi ilmu-ilmu berkaitan dengan bahasa dan juga nilai-nilai murni yang sering kali dikongsikan di platform beliau dan menjadi inspirasi kepada ramai orang. Baik, Datuk, di hujung perbincangan kita ini, kalau Datuk boleh simpulkan apa sebenarnya perkara-perkara positif, manfaat-manfaat yang boleh kita perolehi walaupun kita beribadah dalam pandemik. Okey, antara benda yang boleh kita manfaatkan, yang boleh kita dapat di musim PKP dan pandemik ini, pertama, kita gunakan masa yang ada ini untuk dekatkan dengan Allah Azza wa Jalla. Dulu mungkin tak sempat semayang duha, tak sempat semayang malam. Banyakkanlah semayang malam, semayang duha. Yang nombor dua, kita gunakan masa yang ada ini untuk perbaiki diri kita. Kerja dekat rumah bukan bermakna kita tidur dekat rumah. BDR, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. So, kita kena gunakan masa yang ada. Saya walaupun duduk kat rumah, saya masuk tadi pukul 7 pagi saya masuk, ni tak keluar lagi. Kejap lagi saya sambung lagi. Lepas tu kan pukul 2 saya kena pergi ke TV, ada satu TV lain untuk live pukul 3. Tapi nak bagi tahu, kita gunakan masa yang ada ini untuk dapat pahala dengan kerja kita yang amanah. Nombor 3 yang terakhir, gunakan musim PKP atau musim pandemik ini yang kita kena duduk kurung dekat rumah ini untuk eratkan silaturahmi antara keluarga. Itu yang sangat penting. Jadi itu sama-samalah kita gunakan yang terbaik lah. Apa yang kita ada ni hanya pinjaman daripada Allah. Anytime, bila-bila masa Allah akan tarik balik. Baik, terima kasih Ustaz. Pastinya kita doakan semoga rezeki kita semakin bertambah-tambah dan sentiasa istiqamah dalam beribadat. Terima kasih Datuk atas perkongsian, memberi kita perspektif yang lebih luas, yang lebih baik mengenai ibadah ketika pandemik ini. Betul tu. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim yang merupakan Ketua Jaringan Industri dan Komuniti Fakulti Pengajian Islam UKM atas perkongsian tadi. Terima kasih Datuk Doktor. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Stay safe. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia tadi sedikit perkongsian tentang bagaimana sebenarnya kita masih lagi boleh merebut pahala walaupun kita beribadah dalam tempoh pandemik. Dan macam yang Datuk kongsikan tadi, pelbagai bentuk kebaikan yang boleh kita lakukan menggunakan media sosial. Jadi jadilah pengguna media sosial yang terbaik, yang tidak menyakitkan hati orang lain, yang melontarkan kata-kata yang negatif, kerana dah cukuplah negativiti yang kita ada sekarang dalam dunia. Kita fokus kepada positif, kita manfaat apa yang kita ada. Baiklah, kami di WHI TV3 ada pelbagai perkongsian lagi untuk anda penonton. Tapi sebelum tu Yaina, kita nak berehat dulu. Seketika kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama kami di Wanita Hari ini. Kami di WHI TV3 ingin kongsikan kepada anda mengenai wanita di dalam dunia farmaceutical. Bidang kajian ubat-ubatan merupakan tugas yang amat signifikan dan penting dalam industri farmaceutical. Semua jenis produk yang dihasilkan wajib patuh pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Badan Perundangan bagi mengelakkan sebarang kemudaratan kepada pengguna. Mari sama-sama kita ikuti kisah salah seorang saintis wanita peneraju, Nurbaya Omar, Timbalan Pengurus Jabatan Pembangunan Produk, Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Pharmaniaga dalam rutin harian beliau. Jom kita saksikan. Bidang farmaceutical arena kajian yang menuntut kemahiran tinggi. Pusat Penyelidikan Pembangunan Produk Pharmaniaga bertanggungjawab membangunkan pelbagai jenis produk farmaceutical generik. Nurbaya Omar, antara saintis peneraju di sini. Saya merupakan timbalan pengurus di Pharmaniaga. Nurbaya pemegang ijazah kejuruteraan kimia di Universiti Malaysia Pahang. Dia pakar dalam bidang kajian produk jenis suntikan. Saya bertugas di sini sejak tahun 2012. Antara kepuasan yang saya dapat di sini adalah apabila saya dapat membantu orang luar di sana mendapatkan ubat yang berkualiti dan berkesan.
Mengetuai kajian bukan tugas mudah. Pelbagai aspek perlu dipantau. Ada ubat-ubatan yang perlu dikendalikan dengan cara tersendiri. Hampir sedekat berkhidmat, Nurbaya telah berjaya mendaftarkan puluhan produk ubat-ubatan. Hasil kajiannya juga pernah diiktiraf oleh Badan Kesihatan Negara Portugal di Eropah. Kadang-kadang cabaran yang kita dapat di sini adalah membangunkan produk-produk yang sensitif. Ada produk yang sensitif pada cahaya, pada oksigen. Di pusat penyelidikan ini sahaja, lebih 200 produk sedang dibangunkan. Semuanya dilakukan demi menghasilkan ubat berkualiti tinggi dalam harga yang lebih mampu milik. Proses yang ada tu agak banyak. Ia bermula dengan pemilihan bahan mentah yang berkualiti. Kemudian kita akan analisa bahan mentah tersebut, adakah ia okey ataupun tidak, memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan ataupun tidak. Untuk mendapatkan kuantiti yang betul di dalam produk, kita akan menggunakan mesin. Formulasi akan bagi kita sampel produk yang telah diolah. Dia akan hantar kepada analytical. Ujian yang kita lakukan tu, kita akan mulakan dengan meletakkan bahan-bahan kimia di dalam tu dan kita akan masukkan di dalam mesin yang terdapat di belakang saya ini. Melahirkan pakar daripada bakat tempatan, misi utama Pharmaniaga Berhad. Kita perlukan kaki tangan yang semangat, motivasi yang tinggi, bersama-sama mengharungi perjuangan yang sukar. Dari segi itu, Nurbaya punya kualiti yang tinggi. Saya rasa pencapaian yang boleh dibanggakan di sini adalah apabila kita berjaya mendaftarkan produk-produk di pasaran Malaysia dan juga pasaran antarabangsa, sebagai contoh pasaran Portugal. Nurbaya antara contoh wanita berjaya di dalam bidang kajian farmasikal. Ruang dan peluang diberi Pharmaniaga Berhad kepada bakat sains sepertinya. Sedikit sebanyak membantu visi syarikat dalam mencapai status antara syarikat farmasikal terbaik dunia. Baik, itu berkaitan dengan Pharmaniaga. Seterusnya, kita nak bersama dengan satu kumpulan ataupun band yang sering kali mencipta fenomena menerusi kelantangan mereka bersuara dalam karya-karya dan juga lagu-lagu mereka. Tak lain tak bukan drama band. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu terbaru dari mereka, iaitu Jelita. Cerita kita tak seperti kita harapkan. Kadang cinta tak berpunya, kadang rindu tak bersambung. Serahkan semua padanya, percaya pada cinta, bahagia akan ketemu. Akhirnya cerita kita tak seperti kita harapkan. Kadang cinta tak berpunya, kadang rindu
Itu dia tadi lagu Jelita, lagu terbaru dari drama band yang mana 3 orang ahli kumpulan drama band sudah pun terhubung dengan kita dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Apple, Syahmir dan juga Padil. Hai. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat semua? Alhamdulillah sihat. Semua berada di rumah kan? Ya, kat rumah. Okey, kali terakhir yang nak jumpa Apple dengan isteri Liz waktu family duo hari tu. Semua sihat ya? Baby sihat? Alhamdulillah dah sihat dah. Awal-awal hari tu macam kena kuning juga sikit. Sekarang dah bertambah sihat alhamdulillah. Okey, semoga lebih sihat lagi lepas ni. Okey, baik. Lagu Jelita. Siapa nak kongsikan lagu ni macam mana boleh tercetusnya idea? Dengar-dengar cerita ada berkolaborasi dengan satu platform. Siapa nak mulakan cerita? Baik. Perkara-perkara macam ni memang saya yang kena cerita. Ya, lagu sama dengan Jukes, yang mana Jukes ada buat satu konten ataupun satu konsep iaitu Jukes Originals. Jadi kita tuliskan lagu ni untuk konten itulah. Jadi ia secara eksklusif dimainkan di Jukes saja kalau untuk digital platform music. Dan kita ada release dekat MVM punya YouTube juga. Dan untuk lagu kali ni sebenarnya ceritanya adalah mungkin yang dengar tajuknya Jelita akan rasa macam lagu ni mesti pasal puji-puji perempuan apa semua kan. Bukan ke? Sebenarnya kalau anda dengar liriknya, Jelita tu adalah nama panggilan kepada orang yang dirindukan dan ini sebenarnya adalah sebuah kisah cinta yang tak kesampaian. Dia macam tu, dia plot twist sikit antara dia punya tajuk dan juga dia punya jalan cerita dalam lagu ni. Dan lagu kali ni kita buat relax sikit, kita tak nak terlalu lantang. Kata Yana, kali ni kita tenang-tenang sikit, kita kembali kepada drama band yang jinak sikit, jiwa-jiwa Okey. Tapi tahniah untuk pelancaran lagu Jelita ni. Yang nak tanya kepada Syamir pula. Kalau Syamir boleh kongsikan dari segi pembikinan lagu ni. Yelah sekarang ni kan tempoh pandemik. Berapa lama sebenarnya lagu ni dah siap? Ataupun sebenarnya memang record lagu ni waktu dalam tempoh pandemik sebelum PKP hari tu ke macam mana? Lagu ni kita orang rekod seminggu sebelum rilis. So sebelum pandemik lah, sebelum yang PKP latest ni. Alhamdulillah sempat kita kumpul di studio untuk buat sama-sama lagu ni. Nasib baiklah sempat juga melahirkan satu lagi karya baru walaupun dalam tempoh pandemik kan. Alhamdulillah. Padil pula, kalau Padil boleh kongsikan dari segi penerimaan fans drama band sendiri, sebab sebelum ni kan lagu-lagu kalian kan ke lagu-lagu yang memang lantang kan. Jadi untuk lagu yang ini Jelita, setakat ni macam mana reaksi dan respons peminat-peminat? Alhamdulillah, untuk lagu kali ini yang bertemakan jiwang slow, komen-komen di YouTube tu tak ada lah. Tak ada yang pedas-pedas lagi lah. Alhamdulillah semuanya terima dengan baik lah. Alhamdulillah. Orang kata kalau dah nama pun peminat, apa sahaja karya yang dikeluarkan oleh kumpulan drama band ni mesti diterima baik. Tapi nak tanya juga, Apple, kalau kita lihat kan drama band, lagu-lagu banyak, semua lagu-lagu berjaya. Biarkanlah lagu drama sendiri yang mana jumlah tontonan di YouTube pun dah mencatat sebanyak 12 juta tontonan. Tahniah. Ada tak rasa pressure ataupun tekanan untuk mencapai tahap yang sama untuk lagu Jelita ni juga? Itu pressure dan tekanan tu bagi kami sebenarnya kami tak berapa fikirkan sangat sebab kita just nak berkongsi karya. Kita ada banyak sebenarnya lagu yang kita tuliskan dan kita cuma nak berkongsi je. Cuma bila kita kata nak expectation untuk dia jadi sebesar lagu drama, biarkanlah ke apa, semua bergantung pada rezeki lah. Dan kalau ada kami terima, kalau tak ada pun okey je. Kita akan cuba dan tulis lagu lain lagi insyaAllah. InsyaAllah. Okey, dan terakhir sekali, kalau ada dalam kalangan peminat sekarang ni kan yang nak mendengar lagu Jelita ni, mungkin nak ditujukan kepada kekasih-kekasih lama. Tak adalah. Bagaimana caranya? Mungkin boleh dikongsikan.
Baik, yang nak mendengar pertama sekali yang paling senang adalah boleh pergi dekat YouTube dan boleh tengok music videonya juga yang sempat kami siapkan sebelum PKP hari tu. Dan kalau nak dengar lagi ataupun dengar dia punya audio saja, hanya ada di Joox saja sebab dia adalah konten eksklusif untuk Joox dan ada 2 tempat ni je lah anda boleh dengar, di YouTube dan juga di Joox. Dan selain tu adalah di radio-radio lah, kita dah hantar di radio juga. Boleh request juga dekat radio kegemaran anda. Dan juga kami harap anda dapat support single kami kali ni. Kita layan jiwa pula kali ni mereka dah sendu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Apple, Syamir dan juga Fadil atas perkongsian lagu terbaru. Yang nak doakan selamat maju jaya dan lepas ni semoga dapat lahirkan lagi banyak lagi karya-karya hebat yang dekat dengan hati masyarakat. Terima kasih. Stay safe. Kirim salam orang rumah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Itu berkenaan dengan lagu Jelita oleh Drama Band. Sekarang ni kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Hawa Rizwana Rizwan. Jadi jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali di Wanita hari ini bersama saya Hawa dan juga Jelita. Awak pun Jelita. Masya Allah. Baiklah, nampaknya Yana kita dah sampai pun ke penghujung siaran. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami dari awal siaran sampailah sekarang. Harapnya kita sama-sama mendapat manfaat kan Yana? InsyaAllah, harap-harapnya begitu. Baik, esok hari Jumaat seperti biasa, topik akan dibawakan adalah hikayat perkahwinan dan topiknya adalah bahaya perkara remeh dalam rumah tangga bersama dengan rakan setugas kami yang lain. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk temu janji kita esok pada pukul 12 tengah hari. Dan selain daripada itu Hawa, kalau mereka ada sesuatu yang nak dikongsikan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram WHI TV3. Ya, jaga diri semua sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye, stay safe, stay home. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Putri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita